Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan lagi ya kepada berkenaan dengan kepimpinan ya, 21 sifat kepimpinan untuk abad 21. 21 semuanya kan saya nak ceritakan. Dan kali yang kelima iaitu kuat mengawal hawa nafsu ya. Hawa nafsu ni macam-macam lah ya. Ada hawa nafsu seks ya, yang menyebabkan boleh berzina. Hawa nafsu nak harta boleh menyebabkan corruption yang menjadi-jadi kan. Nafsu kuasa yang boleh membunuh orang ya. Jadi macam itulah banyak jenis nafsu ni dan semuanya kena dikawal lah dengan kuat ya. Kalau pemimpin tak pandai kawal memang hancur lah kan. Dalam kisah Nabi Daud ya, menggantikan Talut ya, kan selepas Talut lawan Jalut ya, kan kalau kita Talut Talut lawan Jalut ya, kalau orang putih lebih kepada David lawan Goliath ya. Sebenarnya yang melawan tu adalah Talut kan lawan Goliath. Jalut, Nabi Daud salah seorang tentera lah kan kepada Talut. Tapi Nabi Daud ni berjaya bunuh Jalut kan, bunuh Goliath. Itu orang putih lebih terkenal dengan istilah David lawan Goliath lah kan. Jadi selepas tu dia jadi raja lah. Lepas tu Talut pun mengundur diri dan Daud menjadi raja. Dan Allah telah mengingatkannya kan, wahai Daud, ya Daud, ya inna ja'alnaka khalifah. Kami telah menjadikan kamu khalifah kan, fil ard, di atas bumi kan. Fahkum bainan nas, dan berhukumlah kamu di antara manusia bil haq, dengan hak, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu kamu kan, wala tattabi'il hawa, jangan mengikut hawa nafsu kamu, dan kamu ikut dasarian Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sebab mengikut hawa nafsu ni akan menyesatkan ya, akan menyesatkan kita, menyebabkan kita ni dalam surah As-Sad ayat 26 kan. Dan berkenaan dengan hawa nafsu ni memang Allah pun dah sebutkan dalam surah Al-Imran ya, ayat 14, maksudnya lebih kurang kan, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa ya. Dihiaskan bumi ini bagi manusia kesukaan kepada yang dia suka nafsu dia lah, dan tiaranya wanita kan, wanita minan nisa kan, dan ramai pemimpin yang jatuh pasal wanita ya. Dan juga anak-anak kan, dan juga harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, bukan sikit, bertimbun-timbun ya kan. Tak cukup 1 bilion, 2 bilion, tak cukup 2 bilion, 4 bilion, macam tu kan. Jadi Allah telah ingatkan inilah kan, bertimbun-timbun ya. Dan juga binatang ternak, dulu ternak lah, sekarang ni lain lah kan. Semuanya itu adalah kesenangan di dunia, dan pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu surga kan. Jadi mengawal hawa nafsu ni sebenarnya amat penting bagi pemimpin, sebab dia boleh menyebabkan kerosakan yang besar ya. Sebab kalau orang biasa membuat kerosakan, kesan tak banyak, tapi kalau orang besar, satu negara kan, berjuta-juta orang akan merasa kesannya kan. Bahkan orang yang tak ada kuasa pun boleh membunuh kan. Dalam Quran, dalam cerita orang putih selalu sebutkan cerita Cain ya. Cain membunuh Abel. Cain membunuh Abel. Dalam Quran disebutkan Qabil membunuh Habil. Orang putih, Cain membunuh Abel. Cerita ni amat famous lah kan. Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga dia tergamak membunuh saudaranya. Lalu dia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia golongan orang yang rugi. Ada Al-Maidah ayat 30 ya. Jadi orang yang tak ada kuasa pun boleh membunuh sebabkan nafsu kan. Ceritanya panjang lah kan. Itu boleh cari sendirilah ya. Jadi pada hari ini pemimpin menganiaya, bahkan membunuh lawan mereka kan. Ada juga yang telah membunuh ratusan ribu manusia dengan alasan yang tidak jelas. Bukankah kan lebih 600,000 orang Iraq terkorban pada tahun 2003 sampai 2006 ya. Dalam 3 tahun tu 600,000 orang mati akibat serangan yang dilancarkan oleh Presiden George W. Bush dan sekutu-sekutunya. Alasannya kena memiliki senjata pemusnah besar-besaran. Sampai sekarang tak jumpa senjata tu kan.
Jadi inilah di antaranya kan pemimpin yang tak tahu apa sebabnya pergi bunuh orang kan. Begitu juga dalam segi harta ya, dipanggil sekarang kleptokrasi kan. Dulu tak pernah dengar, masa-masa tak pernah dengar kleptokrasi ini, yang dengarnya korupsi. Sekarang ni lagi teruk, kleptokrasi ini lagi habislah kan. Habis kekayaan negara di kautnya lah kan. Jadi banyaklah kan berlaku kleptokrasi ini menyebabkan kerajaan hampir bankrupt lah kan. Dalam kisah Nabi Sulaiman, awal-awal lagi Nabi Sulaiman dah tolak pemberian daripada Ratu Balqis, Queen of Saba kan. Dia tolak hadiah kan. Hadiah dia tolak kan. Jadi dalam Quran diceritakan cerita ni ya. Maka apabila utusan membawa hadiah itu, iaitu daripada Ratu Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman, tidaklah patut kamu memberiku kepadaku pemberian-pemberian harta, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah, bahkan kamulah yang bergembira dengan kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu ya. Jadi tolak kan, suruh bawa baliklah. Dalam surah Ali Imran, asal surah An-Naml ayat 36 ke 37 kan. Jadi beza kan sikap Nabi Sulaiman mengenai harta, walaupun nampak cantik banyak disuruh pulangkan kan. Bahkan kita tengok tadi saya sebutkan tadi kan, Enron, Baring Bank, Lehman Brothers kan, WorldCom, Chrysler, ini semua nama-nama besar dunia kan yang telah runtuh syarikatnya disebabkan pemimpinnya yang ada tak dapat kawal nafsu lah kan. Dan kita lihat dalam bahkan bukan syarikat, pemimpin negara macam Clinton Presiden Amerika yang ke-42 kan, memerintah daripada tahun 1993 hingga 2001 kan. Pada tahun 95 tu hingga tahun 1996, Monica Lewinsky ni menjadi pelatih lah. Dia jadi pelatih kan, internship di Rumah Putih kan. Dia ni kelulusan, dia ni graduate dalam sarjana muda psikologi kan. Entah macam mana ni boleh ada hubungan sulit ni antara presiden dengan intern ni kan. Sampai dia hampir-hampir dipecat lah kan. Memang kalau kiranya dah dipecat lah, tapi walaupun Kongres dah Kongres recommend dipecat, tapi Senat Senat tak luluskan lah, sebab Senat masa tu dikontrol oleh Demokrat lah kan. Dia orang Demokrat, jadi tak lepas, jadi tak dipecat. Tapi hampir-hampir dipecat lah sebab ada hubungan sulit dengan seorang muda lah kan, wanita muda. Berbanding dengan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf walaupun dia pada waktu itu sebagai pekerja biasa dan digoda oleh Zulaikha yang amat cantik, tapi dia tolak. Itulah dia beza antara orang yang tak dapat kawal nafsu dengan orang yang kuat kawal nafsu. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah kan, sahabat-sahabat Rasulullah ni, contohnya Salman Al-Farisi kan. Salman Al-Farisi ni tentunya orang Parsi lah kan, dan dia lah yang mencadangkan buat parit dalam peperangan Khandaq kan. Semasa pemerintahan Umar bin Khattab, Salman telah dilantik menjadi governor Kufah. Kufah ni sebagian sekarang Iraq lah, sebagian selatan Iraq tu lah kan. Sebagian selatan Iraq ni. Jadi ketika dia datang tu menghampiri Kufah tu, penduduk tempatan tu berkumpullah untuk menyambut kedatangannya. Dia pun orang Parsi kan. Jadi kawasan Kufah tu memang dulu di bawah Parsi lah dulu-dulunya kan. Jadi mereka biasa dengan budaya Parsi kan. Bila pemimpin datang tu, dia datang dengan gahnya, dengan pengiring-pengiring, dengan kuda-kuda yang cantik, mewah semua kan. Baju pun baju yang jubah yang mahal-mahal kan. Dan dia disambut dengan apalah. Jadi penduduk Kufah pun berkumpullah menyambut kedatangannya kan. Tiba-tiba yang dia datang tu, tiba-tiba dia tengok tu, Salman datang bersendiri, tak ada pengiring pun. Dan dia tunggang keledai. Bukan kuda mahal, keledai dia kan. Pakai pun pakai biasa je, tak adalah pakai apa-apa kan. Itulah dia macam mana sifat pemimpin dalam zaman Islam. Dan ketika dia memegang jawatan sebagai governor tu, dia tak ambil gaji pun kan. Dia tak ambil gaji. Dia buat untuk kehidupan dia, dia membuat raga daripada daun kurma, dia jual
kan. Dia jual dengan harga 3 dirham lah, kan. Jadi dia jual, itulah dia punya untuk kehidupan dia dan keluarga dia. Jadi seorang sahabat menegur dia, kan, kamu governor, kamu dapat gaji patutnya, kan. Tapi dia menjawab, andaikan Khalifah Umar memerintahkan aku untuk mengambil gaji, saya aku akan tolak, kata dia, kan. Dia macam tu, kan. Satu hari datang orang dari tempat-tempat, dia berjalan-jalan di pasar tempat orang ramai ni, ada seorang saudagar daripada Syria memikul kurma dan buah-buah tin lah. Kemudian dia panggil Salman ni, dia dengan Salman ni pekerja-pekerja aja lah, kan, kuli lah, suruh angkat lah, kan. Suruh angkat, Salman pergi angkat lah, tolong dia angkat, kan. Tapi masa berjalan tu orang kata, Assalamualaikum ya Amir, Assalamualaikum ya Amir. Terkejutlah, kan, orang Syria tadi, kan, dia minta maaf, kan. Tapi Salman terus meneruskan bawa barang dia tadi, kan. Kemudian Talha bin Ubaidullah, Talha bin Ubaidullah ni juga seorang sahabat Rasulullah, dan Rasulullah sebutkan jirannya dekat surga nanti, kan. Dia ni di antara orang yang paling awal masuk Islam lah, kan, merupakan usahawan besar. Dia punya perolehan perniagaannya di Iraq saja mencapai 1,000 dinar sehari lah. Satu hari 1,000 dinar, ya. Kalau kita tengok harga emas sekarang ni, kita convert dinar tu dengan wang sekarang ni, lebih kurang 1 juta lah. 1,000 dinar tu sama dengan 1 juta ringgit sekarang ni, kan. Itu baru di Iraq saja, di Madinah lagi, kan. Dia mempunyai kebun-kebun yang luas, kan. Dan dia juga ada tempat lain lagi, kan. Tetapi kekayaannya ni tidak menyebabkan dia tamak, kan. Sebaliknya dia sentiasa menderma dan bersedekah. Satu hari dia pernah menjual tanah dengan harga 700,000 dirham, kan. Kalau convert harga sekarang ni lebih kurang 2,5 juta lah, kan. Jadi pada hari tu dia dapat cash 2,5 juta. Sepanjang malam tu dia tak dapat tidur, kan. Dia tak dapat tidur memikirkan 2,5 juta tu, kan. Keesokan harinya dia pun mendermakan keseluruhan wang itu, kan, kepada orang yang memerlukan, ya. Jadi itu dia perbezaan sikap orang yang kuat melawan hawa nafsu dengan orang yang tak dapat kawal nafsu, ya. Jadi kita perlulah melatih diri kita dan juga anak-anak kita, doakan murid-murid kita kalau kita guru, untuk mempunyai sifat kuat melawan hawa nafsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.